Bahagian yang kedua salbiah kepada kidam yang sampai wahdaniyah. Bahagian yang ketiga ini bahagian yang ketiga. Ma'ani daripada qadrat hingga sampai kalam. Bahagian yang keempat ma'nawiyah. Semua itu sifat Tuhan. Pecah-pecah lagu tu, buat lagu tu. Supaya orang itu ilmu senang, mudah faham, mudah nak kira. Jadi buat pecah-pecahan lagu tu. Bagi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang saya senang untuk nak ngaji. Mau ngaji sifat Tuhan sampai tahu mana lah. Kami sifat mani. Dia kata sifat mani itu letih tu. Mau sampai tahu mana lah. Kami sampai salbiah lah. Namun ngaji sampai tahu mana, kami baru sampai sifat salbiah. Dia buat begitu supaya senang untuk ilmu. Padahal semua sifat Tuhan mereka bukan ada dulu kemudian. Ya koding lah. Semua tertib zikri dan tertib nahwi. Ini kata hak dulu lah. Belakang dari Tuhan. Jadi hak belakang ini baru pula. Yang mari belakang. Itu di dalam dia kata. Qalu sumayyu ila akhir. Akun ala qawlihi fima marrah. Yajibu li maulana ila akhir. Wa summa li mujarradit tartib zikri. Itu saja. Kalau orang antak macam mana, semua li tartib. Dulu hadakan mereka. Ini bukan maksud itu lah. Wa summa li mujarradit tartib zikri. Ay al-ikhbari la zamani. Bukan tartib zaman. Illa ta'akhara fi wujud. Karena tidak ada dulu kemudian pada masalah sifat Tuhan sama sekali belakang. Kode belakang. Buka hak dulu kode belakang jadi baru pula. Qala sunnah summa yajibu lahu ta'ala. Kemudian wajib bagi Allah. Wajib apa? Wajib akli. Bukan wajib syar'i. Wajib syar'i buat dapat pahala tinggal dosa. Di sini dah wajib akli. Apa mana wajib akli? Perkara yang mesti, boleh tidak pada fikiran akal. 7 lagi daratan. Benar ni mesti, dapat tidak. Ada pada Tuhan. Wajib akli. Benda yang mesti sungguh. Tak boleh tak sungguh. Wajib syar'i. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tidak rosak. Summa yajibu lahu ta'ala. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala. Mesti sungguh. 7 perkara lagi yang datang. Tak dapat tidak. Mesti ada pada Tuhan. Yajibu lahu ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala. Mesti ada pada Tuhan. Apa dia? Sab'u sifat. 7 sifat. Mesti ada. Tak boleh tak ada. Apa nama? Tusamma sifatil ma'an. Dinamakan dia akan tunjuk sifat ma'an. Jadi bila kata sifat ma'ni hak ni lah. Hak dulu sifat salbi, sifat nafsi. Qala syarih ay thumma ba'da tahaqquqi wujudihi wa tanzihihi amma la yaliqu bihi yajibu lahu sab'u sifatin. Nak hurai matan umul barahim. Kita baca tadi ni matan umul barahim. Kemudian nak hurai tu lah. Jadi matan umul barahim tu banyak syarah dia. Kita Jawi pun nak mensyarahkan matan umul barahim. Sirajul Huda syarah matan umul barahim. Jadi Qinatul Najin syarah matan umul barahim. Kita Jawi. Kita Arab pun juga. Syarah matan umul barahim. Jadi matan umul barahim itu usul, asal, pengedu segala ilmu tauhid. Kerana kalangan yang mengarang tu waliullah, Syekh Sunusi. Okey, turunan daripada Nabi, anak cucu Sayyidina Hasan Al-Hasani. Okey. Waliullah. Satu orang suka baca. Suka ke apa baginya? Matan umul barahim kita buka wafallah, apa baginya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alam anna al-haqq al-aqli yang hadir fi salatati aqsami al-wujuh wal istihalatu wal jawaz al wajib ma la yatasawwar. Kami dulu baca susah boleh. Ingat.
wajib alim. Kalau jemaah lah. Pak begini, matan Ibrahim. Wajib alim. Ini kena hurai matan Ibrahim. Cuma yulahu ta'ala sama sifatin tu sama sifatin ma'ani. Wa iyal qudratu wal iradatu. Ada. Qala syarih. Syarih tukang isyarah. Katanya Ibrahim. Ai summa ba'da tahaqquqi wujudihi. Artinya ai huruf tafsir. Bahasa Melayu kata artinya ai alif ya. Terjemah bahasa Melayu artinya. Pakai huruf tafsir. Ai artinya. Arti perkataan Matan Ibrahim. Summa ba'da tahaqquqi wujudihi. Kemudian daripada sungguh adanya ada Allah Ta'ala. Kemudian daripada sungguh ada. Bila kita baca wujud dulu. Yang pertamanya wujud artinya ada. Kemudian dalilnya begian. Kejap dalam pikiran kita, sungguh Tuhan ada. Ba'da tahaqquqi wujudihi, kemudian daripada sebenar wujudnya, wujud Allah sebenar ada wujud. Wa tanzihihi, atau pada tahaqquqi wujudihi. Ba'da tanzihihi, tanzihillah. Kemudian daripada bersihnya, maha sucinya, maha suci Allah. Amma la yaliqu bihi, daripada perkara yang tidak layak dengan dia, dengan Allah. Bersih. Kita tahu dah perkara yang tidak layak dengan Allah, menyerupai baharu, ada mula, berbilang, itu semua itu tak layak. Itu apa ni isyalah, yang dikata isyalah itu dia itu tanzih. Kidang, apa makna kidang? Sedia. Apa makna sedia? Tak mula. Mula mustahil. Tak mula itu isyalah. Tak binasa, tak menyamai, tak berbilang, tak berdiri dengan yang lain. Tak ada. Itu kata wa tanzihi, dan bersihnya, maha sucinya, maha suci Allah. Atau bersihnya, bersih Allah, bersih amma la yaliqu bihi, daripada perkara yang tidak layak iaitu perkara dengan dia, dengan Allah. Apa dia perkara yang tak layak dengan dia? Mula, tak layak dengan Tuhan. Binasa, tak layak dengan Tuhan. Berbilang-bilang, tak layak dengan Tuhan. Itu semua itu bersih. Perkara-perkara itu, itu nama istialah. Benda itu mustahil. Wa tanzihihi, dan maha sucinya, maha suci Allah. Amma, daripada perkara la yaliqu, yang tidak layak iaitu perkara bihi, dengan dia, dengan Allah. Jadi perkara-perkara yang tak layak dengan Allah Ta'ala, apa dia? Yang lawan bagi hak mustahil itu tak layak. Kemudian pada itu yajibu lahu, wajib pula baginya, bagi Allah, sab'u sifatin, 7 sifat pula. Sesudah kita bicara sifat-sifat apa namanya nafsiyah, sesudah kita bicara sifat-sifat salbiyah, kita nak bicara pula ada lagi 7 sifat. Yajibu lahu sab'u sifatin, wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Apa dia sifat? Boleh lihat dulu. Lagi akan datang Quratul Ansyarah. Sifat ma qama bil ghaib. Itu sifat ma qama bil ghaib. Benda yang menupang benda lain. Jadi, besok katanya mau ngaji apa? Ngaji tauhid. Ngaji apa? Ngaji sifat 20. Apa sifat? Sifat juga bahasa Melayu. Itulah apa dia sifat? Ma qama bil ghaib. Perkara yang menumpang benda lain. Bila ada sifat, ada mausuf. Ada sifat, ada mausuf. Mausuf tertepat dia tumpang. Dia tumpang di benar. Jadi sifat Tuhan, tumpang di mana? Tumpang di zat Tuhan.
zat Tuhan termasuk. Jadi, ya. Sifat maha kuasa bila lain. Benda yang merupa benda lain. Dia nak sendiri dia tak boleh. Kalau hak baharu ni dia panggil Arab. Bersifat baru. Kita hijau tu pandai kayu, keras tu pandai batu, masam tu pandai buah, asin tu pandai garam, manis tu pandai gula, busuk tu pandai bangkai, harum tu pandai minyak wangi. Itu sifat. Itu panggilan lain. Yang nak buat diri sendiri tak boleh. Sama ada sifat kodim, sifat baru sama. Sifat kodim itu pandai zat Tuhan. Sifat baru itu pandai diri. Boleh, itu sifat. Boleh kata sifat, boleh betul. Sama sifat ilma'an dinamakan sifat ma'an. Hak tujuh. Dulu sifat salbiah, sifat nafsiyah. Yang tujuh ni hak kita nak baca ni sifat ma'an. Tengok dia tarik. Wahia sifat. Jadi tamat, jadi mutada. Wahia bermula ia sifat itu kullu wahia sifat ma'ani. Tujuh sifat. Wahia tujuh sifat. Kullu sifatin tiada sifat. Ma'ani itu tujuh. Wahia sama sifat. Kullu sifatin tiada sifat. Maujudatin yang ada sungguh dirinya. Tiada sifat yang ada sungguh diri, sifat sendiri itu ada. Qaimatin yang menumpang, ketumpang. Bimaujudin dengan benda yang wujudi. Musuh dia itu wujudi. Wujud itu musuh dia itu wujudin. Itu mempunyai sifat baru. Kullu sifatin tiada sifat. Sama ada hak qadim, hak baru. Hak baru dia panggil Arab. Hak Tuhan boleh kata Arab lah. Kata zat Tuhan itu bukan diri. Wahia sifat, tujuh sifat. Sifat mana tadi? Kullu sifatin tiada sifat. Maujudatin yang maujud sungguh diri sifat sendiri. Diri sifat sendiri itu maujud. Tulis itu sedikit. Kullu sifatin maujudatin. Tiada sifat maujudah. Maujudah yang diri sifat sendiri itu ada sungguh. Diri sifat sendiri itu ada sungguh. Diri sifat sendiri itu ada sungguh. Bukannya semua sifat Tuhan itu, kerana bukannya semua sifat Tuhan itu mawujud belaka. Kerana bukannya semua sifat Tuhan itu mawujudah belaka. Kerana semua sifat Tuhan itu bukannya mawujudatin belaka. Sifat tujuh ni sifat mawujudah. Diri sifat sendiri itu ada semua. Sebenarnya sifat Tuhan 20. Hak 20 itu tujuh ni saja. Hak mawujudah. Hak lain bukan mawujudah. Diri sifat sendiri itu tak ada benar. Kata dia. Idah, bapa, mukhalafah, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran. Kata sifat Tuhan juga. Tapi diri sifat sendiri itu bukan mawujudah. Hak ni mawujudah. Boleh? Pasal dia bertakluk. Bisa bertanya, sifat 20 ada berapa yang bertakluk? Berapa yang bertakluk? Tak bertakluk berapa? Yang bertakluk 7 ni.
Pasal diri sifat sendiri itu ada tugas kerja. Tak lain tak lah. Tak bertakluk. Ini kata sifat 20 itu semua bertakluk dekat. Dah. Sifat maujudah saja yang bertakluk. Diri dia tu ada. Macam mana contoh dia? Macam kerat. Tumpah di batu. Kerat di ujudi. Hijau tu tumpah di kayu. Ujudi. Biar nampak. Jadi macam kita ni, kodrat. Kita ada kodrat. Ujudi. Itu tumpah di zat kita. Reng kita tu. Tuhan ada kodrat diri dia. Dia bukan menyangka reng. Ada kodrat. Apa kerja kodrat Tuhan? Guna faedah dia. Nampak ni? Tu. Taruh kerja dia. Idam bukan wujud. Dia tak. Dia. Idam, bapa, kalau pakai semua bukan wujud. Kata sifat diri sifat itu tak ada. Diri dia itu tak ada. Dia. Orang panggil amrun i'tibari. Jenis sifat amrun i'tibari. Jenis sifat wujudi. Yang ini tunjuk ni wujud. Boleh? Wa hiya kullu sifatin mawjudatin. Sifat manihat 7 ni kullu sifatin mawjudatin. Tiap sifat yang mawjudah, yang ada sungguh diri dia. Kalau hak kita dia panggil araf. Baru nama araf. Hak Tuhan yang kata araf. Tak sabar pula. Pasal araf dia tumpah di jirik. Dia tumpah di jirik. Zat Tuhan itu bukan jirik. Kalau itu sifatnya jangan kata araf. Kata sifat dia. Boleh. Kita ada sama, ada basar, tentu pandai kita. Kita nama araf. Sama kita tu araf. Basar kita tu araf. Kalam kita tu araf. Tuhan tak sama, basar kalam ada pada dia. Tapi jangan kata araf. Kata sifat dia. Araf dia tu pada diri. Tuhan, tubuh Tuhan ada diri. Marah. Tapi faham ya tak sifat mani. Sifat mani kita banyak bukan ni. Ada jirim, ada arah. Ada jirim, ada arah. Sikit kan. Jirim, arah. Jadi arah itu benar wujudi. Sifat wujudi. Wa hiya kullu sifatin mawjudatin. Sifat mani yang 7 ni tiap sifat yang mawjudah. Diri dia ada semua. Ini. Benar dia ada semua. Qaimatin. Nah, bagi sifat. Nah, yang kedua, sifat yang mawjudah, sifat yang berdiri bimawjudin, dengan mausuh yang mawjud. Mawjud itu mausuh lah kalau kita jadi macam. Qaimatin berdiri, mana berdiri menumpah, tumpah. Bimawjudin dengan benda yang mawjud. Kerat dia tumpah di batu. Batu benda wujud ni. Masing dia tumpah di galah. Manis dia tumpah di pula. Pedas dia tumpah di capat. Putih dia tumpah di kapat. Okey, nanti kita ambil kita. Aujabat lahu hukman. Mewajib ia sifat itu baginya, bagi mawjud akan hukum. Bila ada dia wajib kena ada satu benda lagi. Jadi 3. Aujabat mustafid dalam itu kembali pada sifat sendiri. Sifatnya mawjudatin. Aujabat mewajib ia. Mana mewajib? Melazim ia. Mana wajib? Aujabat. Alzamat. Melazim ia sifat itu. Baginya, bagi zat yang mawjud akan hukum. Jadi aujabat lahu hukman. Maksudnya apabila ada sifat mani. Maksudnya apabila ada sifat mani pada mausuh. Maksudnya apabila ada sifat mani pada mausuh, mestilah
dan wajiblah ada maknawiyah. Nah itu, aujabat lahu hukman. Apabila ada makni pada mausuf, wajib mesti tidak ada maknawiyah. Jadi maksud dengan hukman itu maknawiyah. Maksud dengan hukman itu maknawiyah, sifat maknawiyah. Aujabat lahu hukman, mewajib dia sifat jadi ini baginya, bagi mausuf itu akan hukum. Maksud dengan hukum itulah sifat maknawiyah. Jadi begitu. Bila ada makni pada mausuf ada maknawiyah, tak dapat tidak. Sama ada sifat mahru atau sifat qadim. Boleh. Kita tunjuk. Putih. Lupa ni kapas. Putih itu sifat makni. Kapas itu maksudnya. Ada satu hukum lagi. Jadi 3. Satu benda itu ada 3. Pedas. Tutupan dicabai. Ada satu hukum lagi. Apa dia hukum? Sifat manawiyah. Apa dia sifat manawiyah? Lagi akan datang. Nak melekatkan sifat mani itu di sebelah. Tak boleh lekat pedas dicabai. Kena ada satu benda lagi. Satu manawiyah. Terhukum. Pertambatan. Rabitah. Nak mengikat sifat mani di situ. Tak boleh lekat sifat mani. Tak boleh lekat keras di batu. Ada satu benda lagi. Tak boleh lekat kedrat di zat Tuhan. Kaunu qadiran kena ada. Tak boleh lekat ilmu di zat Allah. Kaunu aliman tu. Itu hukum. Apabila ada makni kena ada. Jangan lekat pun. Boleh. Pasal sifat manawiyah. Sifat yang berkait dengan makni. Ada makni, ada manawiyah. Ada makni, tidak, tak boleh. Wahia kullu sifatin mawjudatin. Sifat makni itu tiap-tiap sifat yang wujudi. Ada sungguh diri dia sendiri. Bahwa imatin bimawjudin, berdiri dengan benda mawjud, mausuf itu benda wujudi. Aujabat lahu hukman. Mewajib ia baginya, bagi mausuf yang mawjud itu akan hukum. Apabila ada makni, adalah manawiyah. Itu hukum itu manawiyah. Tak mengapuh. Tak boleh ikat. Itu kiraan ulama. Ulama kira begitu. Okay. Ulama kira begitu. Kita begitu. Ada araf, ada jirim, ada satu benda. Bila ada araf keras, batu tu jirim, keras di mana batu. Nak melekat keras di batu. Kaunuhu aslah, kaunuhu akhdar, kaunuhu hamlah. Ada kaunuhu. Begitu. Boleh ada. Wa mawjudatin ihtirazan anis salbiyah. Wa mawjudatin jadi mubtada. Wa mawjudatin bermula perkataan tadi. Kullu sifatin mawjudatin tadi. Nak huraikan. Dia nak huraikan maksud. Mawjudatin bermula mawjudatin yang kata tadi sifatin mawjudatin. Apa tujuannya? Ihtirazan anis salbiyati, kerana nak memelihara daripada sifat salbiyah. Kait lagu itu nak jaga daripada sifat salbiyah. Pasal sifat salbiyah itu sifat bukan mawjudah. Mana nak jaga? Nak jaga daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang bukan mawjudah. Sifat amrun ihtimali. Boleh. Lagi. Itu sifat mani. Boleh luang, boleh faham. Ingat tu. Biasa kita sifat mani. Apa sifat mani? Sifat wujudi. Diri sifat wujudi. Sifat mani, kita dapat sifat tu. Mudhaf lil bayan, mudhaf ilaih dan nak menerangkan makna sifat. Apa maksudnya mani itu adalah sifat? Apa makna mani? Benda wujudi. Bila satu panggil makna, bila banyak panggil ma'ani.
Sifat ma'ani. Maknanya ma'ani. Sifat wujudi. Qudrat guna wujudi, sama guna wujudi, basar guna wujudi. Ada benda. Kalau kita ada lagi kata qudrat tu kayak kita ni. Wujudi kita. Sama tu dia ruang tinggal kita. Basar tu di dahi kita. Wujudi batu. Wa makna qiyamiha bi mawjudin. Hurailah. Wa makna qiyamiha. Bermula makna qiyamnya. Sifatin mawjudatin qaimatin. Jadi kan kata qaimatin. Hurailah ulang. Wa makna qiyamiha. Bermula makna qiyamnya yang sifat bimawjudatin dengan mausuh yang mawjud. Apa makna qiyam? Ittisafuhu khabar. Makna jadi mubtada. Wa makna qiyamiha bimawjudin ittisafuhu biha. Bersifat mawjud biha bil ma'ani. Jadi bersifat benda wujud itu dengan sifat ma'ani. Itulah makna qiyam. Masa kita kata apa ni? Menumpang. Yang tu mana menumpang? Keras menumpang di batu. Putih tu pandai kertas. Panas tu pandai air. Sejuk tu pandai air. Itu mana qiyam. Qiyam. Wa makna qiyamiha bi mawjudin. Bermula makna qiyamnya, qiyam sifat ma'ani dengan mausuh yang mawjud, ittisafu biha. Bersifat mawjud itu dengan itu sifat ma'ani. Jadi sifat bagi benda tu mausuh. Itu makna qiyam. Au tahaqquqi atau pada ittisaf. Wa makna qiyam bi mawjudin tahaqquq wujudiha, sungguh ada. Tahaqquq wujudiha, sungguh adanya. Ada itu sifat bihi bi mawjudin. Ada sungguh di benda tu. Itu makna qiyam lagi. Ada menumpang. Sungguh ada di situ. Panas sungguh ada di air. Sejuk sungguh ada di air. Keras tu sungguh ada di batu. Itu mana menumpang. Idz la tujadu illa fi dzati. Idz la tujadu. Kerana tidak didapat akan sifat ma'ani itu illa fi dzati, melainkan pada zat. Jadi nak cari dia saja tak boleh. Nak dapat dia kena dicari dia zat. Dia tu pandai zat. Idza tujadu, kerana tidak didapat akan ma'ani itu illa fi dzatin, melainkan di zat. Kalau mencari sifat ma'ani saja-saja tak ada. Dicari di zat, dia tu pandai zat. Wala takunu qa'imatan binafsiha. Urai. Wala takunu, dan tidak ada ia itu sifat ma'ani. Qa'imatan binafsiha, berdiri dengan sendirinya, tak tumpang apa-apa. Tak ada. Jadi kita urai. Apa mana sifat? Maqama bil ghaib. Ya itu. Sifat maqama bil ghaib, benar tumpang benar lain. Idza tujadu, kerana tidak didapat akan sifat ma'ani mereka pada zat. Wala takunu qa'imatan binafsiha, dan tidak ada ia berdiri dengan sendiri. Abang nak berdiri dengan sendiri tak tumpang apa-apa. Dia sendiri dia tak jumpa benar. Dia tak boleh terasi. Bak bulan tak masin. Dia ambil betul galang, tarik masin betul. Boleh. Tarik masin dia. Kasing. Tinggal ketul galang. Baca air gula, baca kopi tak manis. Tinggal betul gula, tarik manis dia. Tak boleh. Dia tibik nasa. Al-arab la yakun binas. Lagi kata dalam makulah. Al-arab la yakun binas. Arab tak boleh tinggi dengan sendiri. Mesti lupa badan musuh. Tuhan begitu juga. Mesti lupa badan musuh. Kegerak saja ada tak.
Kudrat itu di Tuhan, iradah itu di Tuhan. Oleh itu semua. Dia kata sifatnya penentukan maksud. Idza tujad, kerana tidak didapatkan dia akan sifat mani illa fi zat. Melainkan pada zat. Zat itu maksud itu. Kalau kita jirim, idza tujadu, kerana tak didapatkan dia akan mani illa fi zat. Tulis itu. Jikalau illa fi zat. Jikalau sifat ma'ani, jikalau sifat ma'ani yang baharu ini, jikalau sifat ma'ani yang baharu ini menupang pada jirim, zat jirim lah kalau kita. Kalau sifat ma'ani yang baharu ini menupang pada jirim, kalau sifat ma'ani baharu ni menupang pada jirim. Tengok berawak ni, Arab jirim, Arab jirim. Orang mengaji dulu, sekolah mengaji dulu, ilmu sains. Dia pandai kata, ni semua ni ialah jirim. Ini semua benda-benda adalah jirim. Dekat tu ya, Arab dia terhenti. Dikatakan dia. Kita terhenti Arab. Jirim Arab, jirim Arab, jirim Arab. Ini alam. Apa makna alam? Masya Allah, lain pada Allah. Apa lain pada Allah? Arab jirim. Lain pada Allah. Ini semua. Allah Ta'ala bukan Arab, dia bukan jirim. Ini kata mukhalaf Tuhan. Allah di hawali. Tak sama bukan dengan baru Arab jirim, Arab jirim, Arab jirim. Tuhan yang bukan jirim. Sifat dia itu bukan Arab, zat dia itu bukan jirim. Sudah, nanti apa benda kita tak dapat tahu kan. Tak boleh fikir. Jangan fikir tak dapat. Beriman benar, saya lagu Tuhan. Zat Tuhan bukan jenis jirim. Jirim maqama bi nafsi. Dia tak suka apa-apa. Jirim Arab itu bukan mereka jirim. Panas itu pada air. Hidup itu pada angin. Angin itu jirim. Jirim lain lah, jirim yang lembut. Air pun itu kan jirim yang lembut, jirim yang keras batu. Ada lah tu, jirim yang lembut daripada air. Panas air, sejuk air, itu pandai air. Boleh ambil semua itu. Boleh beza Tuhan dengan makhluk. Kita boleh beza antara Tuhan dengan makhluk. Makhluk Arab jirim. Tuhan zat bukan jirim. Sifatnya bukan Arab. Apa benar? Itu serah ke Tuhan. Kita tak dapat tahu. Wa makna ijabiha al-hukmah. Apabila ada sifat mani pada jirim, pada musuh tentu ada hukum. Maknawiyah ada lah. Kita nak belajar maknawiyah lah. Wa makna ijabiha al-hukmah. Bermula makna mewajibnya sifat itu atau hukum. Kita kembali pada sifat. Apa makna mewajib akan hukum? Annahu al-hal wa syar. Domir annahu, domir ada marja, tempat rujuk dia. Kadang-kadang tak ada tempat rujuk, itu apa panggil domir al-hal wa syar. Jadi domir syar. Domir yang kembali kepada sesuatu yang mubham, yang mentafsirkan dia, yang jumlah kemudian pada dia. Yalzamu min qiyamihal. Itu maksudhu. Dia rujuk ke depan. Lalu domir dia rujuk ke belakang. Annahu bahwasanya hatta. Ini dan rujuk ke ini. Itu maksudnya domir al-hal wa sya'ni. Hal wa sya'ni mana kelakuan. Domir kembali pada kelakuan yang mubham. Mentafsirkan dia tu jumlah. Annahu. Murad annahu. Wa makna ijabiha al-hukmah annahu al-hal wa syar. Apa dia? Annahu yalzamu min qiyamah. Murad dengan hu. Nak tafsir hu. An yalzamu min qiyam. Lazim daripada berdiri sifat
bil mahal bil mausuf. Apabila berdiri sifat tadi mausuf, sifat ma'ani tadi, subutu ahkamiha lahu, sabitlah hukumnya, hukum sifat tu lahu baginya, bagi mahal. Mahal tu mausuf lah, tu mahal. Bila ada qadrat di zat Tuhan, apa jadi? Kena ada hukum. Apa dia hukum? Wahia ahkam tu al-ma'nawiyah. Ma'nawiyah tu hukum. Kalau betul hati tahunya tu. Bila ada kerah di batu, ada kaum nak ikat kerah untuk di batu. Apabila busuk untuk dipakai, ada benar nak lekat busuk dipakai. Ada apabila harum di minyak wangi, ada benda lagi. Jadi tiga. Satu benda tu tiga. Kerah besi tertumpah atau berkelip tertumpah, putih tertumpah di besi. Tak boleh lekat putih di besi, ada satu benda lagi. Jadi tiga lah, putih, satu benda lagi, maksud ya. Tiga. Di Tuhan pun begitu. Tiga. Kodrat dia, kaunuhu kodrat itu sifat dia juga, kodrat itu sifat dia, zat dia itu, dia tiga. Tiga lah benar. Kita tahu jabat lah hukum. Wahia ahkamiha al-ma'nawiyah. Ma'nawiyah tu kan. Dia bagi hukum. Ada makna, ada hukumnya. Wa qaulul qudrati qa'imatan bil mahal tastalzimu kaunul mahal qadiran. Wa qaulul qudrati, maka bermula keadaan qudrat. Sifat qudrat tu qa'imatan menumpang bil mahal di musuh. Apabila qudrat tumpang di musuh di zat Tuhan. Jadi macam mana? Tastalzim, melazim ia qudrat kaunal mahal, akan keadaan mahal itu qadiran. Tiwiklah qadiran. Kaunul qadiran ila akhiris sab'i, hingga sampai 7 sifatnya betul semua. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman. Boleh. Jadi sifat Tuhan macam-macam. Jadi qadrat dengan kaunuhu qadiran berlazim-laziman. Bila ada qadar adalah, bila ada iradah adalah. Tak dulu dah. Pasal biar sifat nafsiyah dah, tak satu dengan apa. Sifat mani ni ada 3 benda. Zat Tuhan sendiri. Lepas tu sifat manawiyah, lepas tu sifat mani. Semua sifat mani itu ada sifat manawiyah. Hak baharu begitu juga. Ada sifat mani, arab, ada manawiyah. Ada arab, ada manawiyah. Okey. Wa qawluhu tusamma sifatil ma'ani. Nak hurai sama sifatin tusamma sifatil ma'ani. Itu hurai mata mubrahim. Wa qawluhu tusamma sifatil ma'ani. Bermula perkataan Syekh Sunusi, matan mubrahim. 7 dinama apa? Tusamma sifatil ma'ani. Dinamakan 7 itu sifat ma'ani. Kemudian perkataan tu min idhafatil al-a'am alladhi huwa sifatul ma'an ila al-akhas alladhi huwa al-ma'an. Nahurai perkataan sifatul ma'ani, idhafat sifat kepada ma'ani. 7 itu dinamakan sifat ma'ani, idhafat. Wa qawluhu tusamma sifatil ma'ani, sifatil ma'ani min idhafatil a'am, daripada jenis idhafat perkara yang lebih umum. Idhafat ke mana? Allazi, yang lebih umum tu apa dia? Allazi huwa sifat, yang lebih umum tu kelima sifat tu umum. Idhafat ilal akhasi, kepada yang lebih khusus. Apa dia? Allazi huwal ma'ani, yang dah kalimah ma'ani. Ini cara nahwu, cara ilmu bayan. Dia orang sikit. Idhafat macam-macam. Kadang idhafat makna min, kadang idhafat makna Allah. Jadi kadang idhafat khas kepada am,
Kadang-kadang idafah am kepada khas. Itu cara ilmu nahwu. Apa dia idafah? Ni, Tampuk. kapuh dan apa? Satu isim kepada satu isim. Kapuh satu isim dengan isim lain. Jadi, wal mudhaf ilaih usman kullu ismain. Dua isim. Mudhaf satu isim, mudhaf ilaih satu isim. Dhamma ahduma ila al-akhar. Himpun kawan ni kepada kawan ni. Jadi, himpun dua. Kadang-kadang himpun tu tujuan lagi. Kadang-kadang himpun tu tujuan lagi. Jadi, himpun. Nanti himpun sifat kepada ma'ani. Kapuh sifat kepada ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat umum. Masuk belakang. Bila kata sifat. Sifat salbiah tu sifat. Sifat nafsiah tu sifat. Sifat manawiyah tu sifat. Itu dapat pada ma'ani. Sifat ma'ani. Ini khas. Ma'ani hal ni tak masuk dah. Itu nak cerita satu ya. Jadi dapat am kepada khas. Am sifat umum. Khas ma'ani itu khas. Pada sifat ma'ani sifat lain tak masuk dah. Itu dia kata tusamma sifatul ma'ani min idafatil a'am ila alladhi huwa sifat. Daripada idafah benda yang lebih umum. Apa yang lebih umum? Alladhi huwa sifat. Sifat umum masuk belakang. Idafah mana? Ila al-khas kepada yang lebih khas. Apa yang lebih khas? Alladhi huwa al-ma'ani. Ma'ani terkhas. Sifat umum. Itu saja. Supaya jadi makrifah. Kadang-kadang idafah itu juga nak bagi isim nakirah jadi makrifah. Bapak tidak. Cara dia, itu cara nak. Habis. Wa'lam, ketahui oleh. Ini penting itu. Pasal dia orang yang alam. An-nas-sifat. Wa'lam, ketahui olehmu. Ya man ta'atta bihil ilm. Mereka yang mungkin ketahui. Ambil faham. Apa dia? An-nas-sifat. Bahwasanya sifat itu. Bila kata sifat. Imma ayyakuna madluluha nafyan. Ada terkadang bahawa ada madlulnya, madlul bagi sifat itu nafyan. Nafyan lima la yaliku billah. Nafi barang yang tidak layak bagi Allah. Madlul dia tu. Apa nama hal itu? Fahiya sifat itu as-salbiyah. Itu apa bagi sifat salbiyah? Sifat itu macam-macam. Kadang-kadang madlul bagi sifat itu ternafi barang yang tak layak. Itu nama sifat salbiyah. Kadang-kadang madlul bagi sifat itu benar wujudi. Benar sifat ma'ani. Tengok keadaan sifat. Dia nak hurai lebih banyak. Alam ketahui dia. Annas sifat. Bahawasanya sifat itu. Imma ayyakuna madluluha. Apa makna madlul? Madlul ini diri sifat itu sendiri. Itu maksud madlul. Diri sifat itu sendiri. Nafian. Ini bayar. Nafian dengan makna. Boleh. Nafian dengan makna. Nafian dengan makna intifa'at. Nafian dengan makna intifa'. Alif nun tafa alif hamzah intifa'an. Nafi dengan makna intifa'. Madluluha nafian, yani madluluha intifa'an. Dengan makna boleh. Intifa' dengan makna ternafi. Dengan makna ternafi. Madlul dia itu makna ternafi. Madlul sifat itu makna ternafi. Ternafi datang apa? Lima la yaliku billah. Bagi perkara yang tidak layak dengan Allah. Ternafi barang yang tak layak dengan Allah. Jadi madlul bagi sifat. Diri sifat itu sendiri. Ternafi barang yang tak layak dengan Allah. Itu sifat itu. Fahiyah sifat itu as-salbiyah. Ialah sifat salbiah. Itu orang bagi sifat salbiah. Dia tak nak benar. Dan sifat ma'ani tadi wujudi, mawujudah. Yang ini bukan mawujudah. Ada kalanya begitu. Pasal itu dia kata ketahui olehmu. Sifat dia macam-macam. Ada kalanya madlul itu intifah. Itu orang bagi sifat salbiah. Ada kalanya madlulnya lagu lain. Ini bukan sifat salbiah. Itu
Kita satu boleh. Nafian yang mana intifah, ketiadaan, ternafi. Lima la yaliku billah, bagi barang yang tidak layak dengan Allah. Apa dia? Ternafi mula, ternafi binasa, ternafi menyamai, ternafi berbilang. Itu orang panggil sifat salbiah. Ini ada jaga dalam Al-Quran. Lagi kadang orang yang buat penjagaan, tambik. Pasal banyak keliru tadi. Banyak keliru. Kan sifat menafi. Badrullah nafi yang mana menafi, bukan menafi, ternafi. Nafi yang mana intifak, ternafi. Lagu mana? Tengok. Kal kidani, sabti kidan. Wa ma dzukira ma'ahu, dan barang yang disebut sertanya serta kidan. Apa dia? Baqa, kalapa, qiyamuhu, wahdaniyah. Itu ma dzukira ma'ahu. 6 sifat. Ma dzukira ma'ahu ialah 6 sifat. Apa dia? Baqa, kalapa, qiyamuhu, wahdaniyah. 5 lagi lah. Dia 6 dengan kidan. Itu semua orang panggil sifat salbiah. Pasal madlul dia itu ternafi. Kal kidami sabti kidam. Tulis dia. Kal kidami sabti kidam. Kerana diri kidam itu sendiri. Kerana diri kidam itu sendiri ialah kerana diri kidam itu sendiri ialah tak mula. Kerana diri kidam itu sendiri ialah tak mula, tak binasa, tak berbilang. Aku tu lah. Apa mana kidam? Sedia. Apa mana sedia? Tak mula. Baqa, kekal. Apa mana kekal? Tak binasa. Mukhalafah. Apa mana mukhalafah? Tak menyamai. Itu sifat saja. Mana tidak adalah diri sifat. Amrun ini bari kira dia. Nak kira dia, bukan ada. Diri dia itu tak ada. Tak bulat. Betul tak bulat. Apabila segi ya, tak segi. Tak bulat. Tak bulat ni sifat bagi dia. Belah mana dia? Pegang kena biru. Tengok kena belah. Betul tak ni tak bulat? Itulah sifat. Ternafi bulat. Ketiadaan bulat. Tuhan tidak. Bagaimana kita tak binasa. Betul tak Tuhan tak binasa? Itulah apa dia? Bukan ada benar. Tak mula. Betul tak Tuhan tak nak mula? Itulah apa mula? Itu orang panggil sifat salbiah. Sifat diri, sifat mana ternafi. Tak ada. Tuhan sifat. Tak ada mula pada Tuhan. Tak ada binasa pada Tuhan. Tak ada menyamai pada Tuhan. Betul tak? Tak. Sifat salbiah. Sifat salbiah. Bukan sifat menafikan. Ada setengah suku dia terjemah sifat salbiah, sifat menafikan barang yang tak layak. Kalau sifat menafikan barang yang tak layak, qudrat pun menafikan lemah, ilmu menafikan jahil, sama menafikan tuli. Pasal apa tak beri salbiah kamu? Bukan menafi ya, ternafi. Sifat yang tak ada. Pak segi tak bulat, betul tak bulat? Bukan nak menolak pun, nak cerita. Diri sifat diri tak bulat. Bukan nak tolak benar. Menafi yang mana menolak. Bila ada kederat menolakkan lemah. Bila ada samak itu menolakkan duli. Kemana menafi menolak. Ini bukan kira itu. Kira diri sifat sendiri itu tak mula. Bukan nak tolak apa-apa, nak cerita tak mula. Betul tak Tuhan? Tak binasa, betul tak Tuhan? Tak menyamai dengan baru, betul tak? Tak tu salbiah. Itulah diri sifat ini. Kira amrun intibari. Bukan ada benar.
Boleh. Sifat salbiah. Ingat tuan, dalam Al-Quran ada dia jaga. Banyak tutur guru hurai sifat menafikan benda yang tak layak. Sifat salbiah itu sifat menafikan benda yang tak layak. Kalau menafi benda yang tak layak, kodrat pun menafi. Kalau rumah itu tak layak. Sama menafikan tuli itu tak layak. Pasal apa sama kan panggil sifat salbiah? Pasal apa kodrat kan panggil sifat salbiah? Dia menafi. Bukan mana menafi dah, ternafi. Tak ada benar. Itu dia kena jaga tu, nak sejabat ilam. Benar-benar lagi. Kayak. Habis. Wa'lam, ketahui oleh. Annas sifat. Bahawasanya sifat. Imma ayakuna madluluha nafiyat. Ada kala madlul diri sifat sendiri. Itu madlul. Ternafi. Nafi yang mana manfiat. Mana intifat. Bukan mana manfiat. Ada kala madlulnya diri sifat sendiri ternafi barang bagi barang yang tak layak dengan Allah. Ketiadaan, nafi yang mana ketiadaan. Ketiadaan mula, ketiadaan binasa, ketiadaan menyamai. Itulah sifat. Kira dia. Bukan nak menolak lah. Kita kata benar ni tak ada di tempat tu. Bukan nak tolak apa-apa lah. Dia kata nafi yang mana intifat. Dia kata intifaan. Lima la yaliku bihi billah. Bagi benda ternafi bagi barang yang tidak layak dengan Allah. Fahiyya sifat tu as-salbiyah tu ialah sifat salbiyah. Misal kalau tidak, apa dia tidak? Sedia. Apa makna sedia? Ternafi mula. Tak ada mula. Tak ada mula adalah sifat Tuhan. Tak ada binasa adalah sifat Tuhan. Tak nyamai adalah sifat Tuhan. Tak berbilang adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan tak ada benar. Sifat orang yang dibalik. Kira saja. Boleh. Esok ni sifat salbiah terbukti boleh. Sifat salbiah. Sifat rasa ternafi. Tak ada benar. Bila Pak segi, ternafi bulan. Tak bulan. Betul tak bulan? Betul. Sifat bagi kau tu. Itulah mana dia pegang kena biu. Tak kena tuan. Tapi betul tak bulan. Tanya siapa kata tak bulan. Bila Pak segi lagu ni. Ketiadaan bulan. Kita duduk di mana? Duduk di sini. Kalau kita duduk taman, pegang kena buku. Musuh dia. Tengok nampak biu. Musuh dia. Tapi betul tak bulan. Itu sifat ternafi bulan. Ketiadaan bulan. Sifatnya. Sifat bagi benar. Ketiadaan bulan. Betul tak? Sifat bulan. Ketiadaan mula. Betul tak di Tuhan? Ketiadaan binasa itu betul tak di Tuhan? Sebab itu diri sifat sendiri. Sifat kiraan. Bukan nak menolak apa-apa lah. Sifat salbiah, sifat nak menolak benda yang tak layak. Menolak dalam benda yang tak layak, sifat makni pun menolak. Pasal apa tak boleh salbiah? Segera menolak kalma. Sama menolak katuli. Pasal apa tak bagi sifat salbiah? Bukan makna menolak. Makna ternafi, bukan makna menafi. Menafi makna menolak. Ternafi. Sifat yang ternafi, tak ada. Benda-benda yang layak, benda-benda yang tak layak itu tak ada di Tuhan. Benda-benda yang tak layak. Nafiun lima la yali. Bagi benda yang tak layak dengan Tuhan. Ternafi, tak ada benar. Mula tak ada di Tuhan. Menyamai tak ada di Tuhan. Bukan nak tolak apa-apa. Kal tidami seperti kidah. Wa ma dzukira ma'ahu. Dan barang yang sebut sertanya serta kidah. Apa dia? Apa? Mukhalafah. Qiyamuhu. Wahdani. Semua tu salbiah. Jadi wa in kana madluluha isbatan. Allah Subhanahu wa ta'ala